Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada tahun 2019, dunia telah dikejutkan dengan sebuah kes penemuan orang yang telah dilaporkan hilang bertahun lamanya. Kejadian ini berlaku di Florida, Amerika Syarikat, di mana pada November 1997, seorang lelaki berusia 40 tahun dilaporkan hilang bersama dengan keretanya selepas keluar dari sebuah kelab malam. Dan 22 tahun kemudian, iaitu pada tahun 2019, seorang lelaki telah melihat peta bekas kawasan kejiranannya di Google dan ternampak sebuah kereta di dalam tasik di belakang rumah lamanya. Lelaki itu kemudian menghubungi pemilik baru rumah tersebut yang kemudian telah menggunakan drone untuk mengesahkan yang ianya adalah sebuah kereta putih di dalam tasik di belakang rumahnya. Pemilik rumah itu menghubungi polis pada 28 Ogos dan usaha untuk mengeluarkan kereta tersebut segera dijalankan. Selepas mereka mengeluarkan kereta itu, mereka mendapati terdapat satu rangka manusia di dalamnya yang kemudiannya telah disahkan milik lelaki yang dilaporkan telah hilang selama 22 tahun. Dan baru-baru ini pada 23 Julai 2022, negara kita telah digemparkan dengan berita yang serupa dengan kes yang terjadi di luar negara itu. Apa yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Pada 29 Oktober 2021, mangsa Muhammad Iman Akmar di Zulkarnain berusia 24 tahun ketika kejadian telah dilaporkan hilang oleh ahli keluarganya. Mangsa yang masih bujang dan bekerja sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan offshore di Kemaman, Terengganu. Pada hari itu, mangsa seorang diri dikatakan dalam perjalanan pulang ke tempat kerjanya setelah bertolak dari rumah keluarganya di Pasir Gudang pada pukul 1.30 pagi. Selepas itu, mangsa yang tidak menghubungi keluarga mahupun tunangnya seperti kebiasaan apabila dia tiba di tempat kerjanya menimbulkan kegelisahan bagi keluarga dan tunangnya. Ditambah pula apabila mereka cuba menghubunginya tetapi talian gagal dihubungi. Kemudian keluarga mangsa cuba mencarinya dengan menghubungi tempat kerja kawan-kawan serta tunangnya dan jawapan mereka juga sama, iaitu mangsa tidak dapat dihubungi. Mangsa didapati tidak melaporkan diri di tempat kerjanya pada hari yang sepatutnya dia bertugas. Curiga dengan apa yang telah terjadi, keluarga mangsa membuat laporan polis di Balai Polis Kemaman bagi melaporkan kehilangannya pada 30 Oktober 2021. Pada waktu itu, berita kehilangan mangsa telah menjadi viral dan keluarganya merayu supaya orang awam dapat membantu mereka mencari mangsa yang hilang. Kemudian tiada berita terkini tentang kehilangan mangsa sehinggalah mangsa telah dijumpai baru-baru ini. Pada tengah hari 23 Julai 2022 di Jalan Nenasi Pekan, Pekan Pahang, seorang lelaki berusia 60 tahun yang merupakan pekerja ladang telah memberhentikan motosikalnya bagi mengalihkan sebatang besi yang berada di tengah jalan raya yang bersebelahan dengan sungai. Ketika membuang besi itu di tepi sungai, dia terlihat satu objek seperti bumbung kenderaan yang berada di dalam sungai tersebut. Dia kemudian telah menghubungi Balai Polis Nenasi bagi melaporkan penemuan itu. Susulan menerima laporan tersebut, beberapa orang anggota polis telah bergegas ke tempat kejadian dan mengesahkan yang ianya adalah sebuah kereta. Ketika itu, tahap air di Sungai Api-Api di Nenasi itu sedikit surut dari biasa sehingga mendedahkan bahagian bumbung kenderaan itu. Susulan itu, usaha menaikkan kenderaan berkenaan dilakukan menggunakan jengkaut dan lori penunda sebelum berjaya dikeluarkan daripada sungai itu pada pukul 4.40 petang dan dibawa ke tepi jalan utama. Pemeriksaan lanjut terhadap kenderaan itu menemukan satu rangka mayat yang diselaputi lumpur sungai lengkap berpakaian kerja offshore. Selain turut dijumpai pas pekerja oil and gas safety passport atas nama Iman Akmar dan kad CIDB di atas nama Muhammad Iman Akmar. Rangka mayat mangsa kemudian dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan untuk bedah siasat dan kenderaan telah dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Pekan untuk siasatan lanjut. Pemeriksaan awal terhadap kenderaan terbabit yang diselaputi lumpur pula mendapati ia merupakan kereta jenis Grand Livina yang mengalami kerosakan di bahagian hadapan kiri dan kanan. Setakat siasatan dibuat polis mendapati tiada unsur jenayah
berlaku di tempat kejadian. Pihak forensik Ibu Pejabat Kontingen Pahang telah dihubungi bagi tujuan siasatan terperinci terhadap kenderaan yang dijumpai. Pemeriksaan lanjut pihak polis terhadap kenderaan itu mendapati ia merupakan kenderaan pelbagai guna MPV jenis Grand Livina bernombor pendaftaran WWF 3187 yang didaftarkan atas nama Asmawati Kadir, dan hasil carian di dalam sistem pihak polis mendapati penama itu telah membuat 2 laporan polis pada 30 Oktober 2021 dan 2 Jun 2022 berkaitan kehilangan anak lelakinya yang gagal dihubungi selepas keluar dari rumah pada 29 Oktober 2021. Pihak polis kemudian telah menghubungi pemilik kenderaan itu iaitu ibu kepada mangsa bagi memaklumkan penemuan itu dan memintanya untuk hadir ke IPD Pekan bagi tujuan pengecaman ke atas kenderaan, pakaian serta dokumen yang dijumpai bersama mangsa. Menurut ibu mangsa, pada hari itu dia telah menerima panggilan daripada seorang awam yang memaklumkan penemuan kenderaan milik anaknya. Pemanggil itu masih mengingati berita viral di Facebook berhubung kehilangan anak sulungnya, dan tidak lama kemudian ibu mangsa mendapat panggilan dari pihak polis memaklumkan perkara yang sama. Keluarga mangsa bertolak ke Pahang setelah menerima panggilan daripada pihak polis. Menurut ibu mangsa, keluarganya lega dan bersyukur selepas penantian selama 9 bulan itu berakhir dan reda dengan kejadian yang menimpa. Katanya dalam tempoh sebulan selepas kehilangan anaknya, mereka sekeluarga ada mencarinya di laluan tersebut beberapa kali tetapi tidak menemui sebarang petunjuk. Syukurlah penantian keluarga mangsa selama 9 bulan sudah berakhir. Berkat doa seorang ibu untuk anaknya agar ditemui telah dimakbulkan Allah walau dalam apa jua bentuk keadaan anaknya, dan ibunya reda dengan ketentuannya. Satu kisah yang menyayat hati bukan sahaja bagi keluarga mangsa tetapi bagi kita semua, serta menyedarkan diri sendiri akan mati itu adalah pasti, namun yang misterinya adalah bagaimana ia akan terjadi. Takziah kita ucapkan kepada keluarga mangsa atas kehilangan insan yang disayangi ini. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Iman Akmar. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.